kalau kereta sebulan meninggal, tak boleh, kena settle dulu. Dia bukan sebulan, 2 hari, 3 hari dah. Kalau kau buat report polis, bagi orang yang meninggal, kereta atas nama dia, kau kena buat report polis. Betul tak? Sebab kau nak mengkafankan mayat tu, nak tanam dia lagi sekali, kena buat report polis. Apabila report polis dia terbuat, dia akan link dengan JPJ, dia akan link dengan Amanah Raya, dia akan link dengan Majlis Daerah, dia akan link dengan pesaka apa semua. Maka untuk tampering model-model ni, kerajaan membolehkan hanya 3 tahun saja kau boleh pakai kereta ni. Renew road tax untuk orang yang mati ataupun meninggal hanya 3 tahun sahaja. Selepas tu dia akan block everything. Selama mana tak selesai masalah. Masalah paraid ke, masalah nak tukar nama kepada siapa ke. Yang tu yang paling penting untuk orang-orang yang meninggal. Kalaulah meninggal, automatically kau kena buat report polis. Apabila buat report polis, dia akan link dengan bank lah apa, akaun akan freeze semua sekali. Dia tak boleh nak pindah dana dah. Jadi untuk mengelakkan benda ni kepada mereka yang nazak. Bukan kita nak mengharapkan mereka yang nazak. Yang dah nazak sekarang ni kan, sementara boleh tukar nama. Saya ada satu kisah, saya sempat pergi jumpa penyakit kanser yang mana berada di Damansara, yang mana dia dah nazak, dia duduk atas katil, kereta dia ada 5-6 biji. Dia nak jual kereta dia, dan kereta dia kebanyakannya hutan tak banyak. Yang ni ada 2,000, yang ni ada 1,000, yang ni ada 3,000, yang ni ada 4,000. Boleh. Maknanya, as long as saya bawa tampering, saya akan bawa komputer macam ni, dan akan pergi kepada tempat dia untuk tampering. Tampering ni maknanya jual kereta kepada saya lah. Apabila kita dapat je tampering dia, pump, IC dia kita masuk, IC dia boleh baca, sebab IC dia belum block lagi dan belum report mati lagi. Tak mati lagi. Tengah nazak dia tak katil. Tap. Ini penyakit kanser. Tap, kita tampering, keluar nama dia dan kita boleh nampak dia blacklist ke apa ke, boleh nampak. Maka apabila saya dah tap nama dia untuk 5 biji kereta, kita akan tap 5 biji kereta, dan besok tu saya pun pergi kepada bank untuk tanya settlement ni ada 1,000 lebih. Oh, tak nak habis dah. Yang ni 5,000 lebih. HRV ni 2018 ada lagi 9,000 je. Maknanya dulu dia bayar down payment banyak. Maka kesemua kereta ni saya dah boleh ambil kerana dia dah nak tukar nama dengan saya walaupun masih lagi ada hutang. Jadi apabila dia dah ready macam tu, saya akan bagi bill of sale ni masa dia hidup. Dia mungkin akan meninggal at any time, tetapi masa tu tampering boleh baca lagi dan IC dia pun boleh digunakan lagi. Maka saya buat settlement untuk keesokan harinya, saya akan ambil semua kereta kat dia dan duit tu saya akan back in kat dia. Dan untuk kes yang tadi tu, saya bawa tunai kepada rumah dia. Masa tu dia boleh bercerita lagi di atas katil, duit bagi macam mana, letak atas suami dia, anak dia semua ada. Dan selesai untuk 5 biji tau. Ni orang kaya tau. Tapi dia nak dah sakit kanser, dia dah rasa sesuatu akan sampai. Dalam masa seminggu, kebetulan saya dah settle semua sekali, saya dah tukar nama saya, dah ready semua sekali, bid of sale dia pun dia tak boleh nak sign, dia chop, dia tarik dia, maknanya dia setuju bid of sale macam ni, dan duit dia dah terima, dah chop juga, dia terima nak bagi anak dia ke nak bagi bini dia, itu dia punya hal lah. Maka saya dah boleh tukar nama, dia dah dapat duit, dan rumah dia besar bang, rumah dia letak duit dalam peti besi. Jadi kita tak ambil campur lah. Jadi itu saat-saat yang terakhir yang sempat saya buat sebelum dia meninggal. Selesai masalah. Akan tetapi sekiranya dia meninggal, 5 biji kereta ni sepatutnya dia boleh 200,000. Contoh 200 ke 140,000 tadi ni akan dibekukan. Dan dalam masa dibekukan ni, engkau boleh pakai kereta 5 biji ni untuk tempoh masa 2 tahun campur 1. Maknanya 3 tahun. 2+1. Tapi tak boleh tukar nama. Yang ni masalah. Jadi kepada mereka-mereka keluarga yang ternak ada pemilikan kereta yang sudah cash atau ada bayar hutang, kita boleh selesaikan itu. Faham ke tak? Faham kan? Itu cerita dia.